keduanya. Dan juga di dalam ini bab pada menyatakan siksaan bagi mereka yang deraka kepada keduanya dua ibu bapa, dan menyatakan segala hak anak-anak atas keduanya atas dua ibu bapa. Dan tajuk yang ketiganya akan disebut di dalam ini bab juganya ialah menyatakan segala hak anak-anak dia atas keduanya. Maknanya perkara-perkara yang wajib di atas ibu bapa kena tunai kepada anak-anaknya. Seperti katanya ajarkan anak-anak itu dengan fardu ain, ajar cara sembahyang, ajar cara puasanya, dan apabila sampai umur 7 tahun mesti disuruh solat. Maka itu segala hak kewajipan ibu bapa wajib ditunaikan kepada anaknya. Jadi 3 tajuk akan disebut di dalam ini bab. Firman Allah Ta'ala, anishkur li wali walidayka. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 14. Pada surah Luqman ayat 14, anishkur li wali walidayka. Artinya syukur olehmu, bagiku dan bagi dua ibu bapamu. Ku tu ialah Allah. Syukur oleh kamu, syukur olehmu bagiku, bagi Allah dan bagi dua ibu bapamu. Jadi di sini Allah Ta'ala suruh syukur kepada Allah dan syukur kepada dua ibu bapa. Jadi kita kalau boleh buka dalam Qurannya, kita tengok pada surah Luqman ayat 14, pada permulaan ayat. Pada permulaan ayat 14, katanya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kalau boleh buka Quran pada surah Luqman ayat yang ke-14, firmannya wa wassaynal insana, mewasiat oleh kami, oleh Allah akan manusia. Dikandaki manusia di sini ialah manusia yang akil baligh. Wa wassaynal insana, dan mewasiat oleh kami al-insana akan manusia ialah yang akil baligh. Wassayna biwalidayhi, dengan dua ibu bapanya. Allah Ta'ala wasiat supaya kita buat baik kepada dua ibu bapa. Kemudian firmannya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu, mengandung akan dia, akan insan, oleh ibunya, ummuh oleh ibunya. Ibu dia mengandungkan dia, wahnan ala wahnin, penat di atas penat. Maknanya banyak kali penat. Ketika ibunya mengandungkan dia itu dalam kepenatan, dalam berpanjangan kepenatan, lepas penat pula, selepas penat pula. Itu mana katanya wahnan ala wahnin, letih selepas pada letih. Maka sebab penat pada masa mengandung, penat pada masa nak bersalin, dan lain-lain lagi, maka itu katanya penat di atas penat. Ibu dia mengandungkan dia
Dalam keadaan penat, bukan sekadar penat biasa saja, penat di atas penat. Maknanya dalam sentiasa penat, penat sehabis-habis penat. Kemudian firman-Nya wa fisaluhu fi amaini. Fisal maksudnya apa dia? Berhenti daripada beri susu. Berhenti daripada beri susu fi amaini pada 2 tahun. Ini tunjuk ajab, ini bukan wajib. Ini panggil apa dia dipanggil kata irsyad, tunjuk jalan. Tunjuk cara, ajar caranya. Fisaluhu mana fitam, mana berhenti daripada beri susu apabila anak tu cukup 2 tahun. Jadi maknanya diajar oleh syarak bahwasanya ibu yang menyusu kepada anaknya seeloknya jangan kurang daripada 2 tahun, seeloknya jangan lebih daripada 2 tahun. Seeloknya begitu. Itu bukan wajib lah. Bukan wajib. Wa fisaluhu fi amaini itu maknanya di sini sebagai tunjuk ajar daripada syarak, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara nak menyusu kepada anak maknanya jangan kurang, secomel-nya jangan kurang daripada 2 tahun, jangan lebih daripada 2 tahun. Maknanya beri menyusu semenjak daripada lahir. Beri menyusu daripada semenjak lahir, apabila cukup 2 tahun, 24 bulan dah cukup, maka seeloknya berhentilah daripada bagi susu. Itu mana katanya wa fisaluhu fi amaini. Anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Yang dalam kitab kita ada musannif tulis kada anishkur li wa liwalidayka. Itu saja. Dan selepas pada tu katanya ilayyal masir. Anishkur li hendak ini benda yang diwasiat. Benda yang diwasiat. Wasainal insan mewasiat oleh kami akan manusia. Benda yang diwasiat tu ialah wasiat dengan perkara apa perkara yang diwasiat oleh Allah kepada manusia tentang dua ibu bapanya. Ialah perkara yang diwasiat oleh Allah Ta'ala kepada manusia tentang dua ibu bapanya ialah apa dia? Anishkur li wa liwalidayka. Hendak syukur oleh kamu wahai manusia li kepada aku, kepada Allah, wa liwalidayka dan kepada dua ibu bapamu. Kemudian firman-Nya wa ilayyal masir dan kepada Allah Ta'ala kembali. Yani kembali akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Ta'ala wasiat kepada pesan kepada kita tentang dua ibu bapanya ialah kita mesti bersyukur kepada dua ibu bapa selain daripada kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cara syukur kepada ibu bapa lain daripada cara kita syukur kepada Allah. Cara kita syukur kepada Allah ialah syukur kepada Allah tu dengan secara kita menunaikan kehambaan kita kepada Dia. Kita mengabdikan diri kita kepada Dia, kita menunaikan hak ubudiyah kita kepada Dia, maknanya kita buat ibadat kepada Dia, kita taat kepada Dia. Dan kita jagakan segala hak-hak bagi Allah, maknanya segala perkara yang disuruh kita buat, segala perkara yang dilarang kita tinggal. Itu rupa kita syukur kepada Allah. Dan juga syukur kepada nikmat-nikmat yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi satunya syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dengan maknanya kita tidak guna nikmat yang Dia bagi kepada kita pada jalan maksiat. Hanya kita gunakan segala nikmat yang Dia bagi kepada kita pada jalan taat kepada Dia saja. Lagi pulanya kita tidak deraka kepada Dia, kita menunaikan kehambaan kita kepada Dia, kita ibadat kepada Dia, kita tidak deraka kepada Dia. Itu maknanya kita syukur kepada Allah. Yang dikatakan ushkur li. Kemudian syukur kepada dua ibu bapa pulanya dengan secara mana? Kita syukur kepada dua ibu bapa itu ialah dengan secara kita buat baik kepada dua ibu bapa.
dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perbuatan yang disukai oleh keduanya. Nah, kita syukur pada dua ibu bapa tu, satunya dengan buat baik, buat perbuatan yang baik terhadap keduanya dan cakap dengan cakapan yang baik kepada keduanya, dengan cakapan yang lemah lembut. Dan kalau kita cakap dengan cakapan yang baik, kalau kita lakukan terhadap dia, kita lakukan perbuatan yang baik pada dia, lemah lembut, sekiranya dia tidak terasa hati dengan sebab kita lakukan terhadap dia. Dan lagi pulanya mesti setengah daripada bagai cara kita syukur kepada ibu bapa kitanya, kita bertawaduk terhadap keduanya. Kita bertawaduk terhadap keduanya, kita menghormati kepada keduanya, kita memelihara akan keduanya, itu pun setengah daripada bagai syukur kepada ibu bapa. Nah, tawaduk kepada kedua, tidak sombong dengan ibu bapa, kita melihara kepada dua ibu bapa kita, dan juga setengah daripadanya itu syukur pada ibu bapa tu, apa dia lagi? Tidak menyakiti, tidak buat menyakiti kepada keduanya. Itu banyak cara lah. Jadi maknanya syukur dengan secara ringkasnya ialah syukur kepada ibu bapa tu, maknanya kita jaga adab kita dengan ibu bapa. Yang sebut panjang tadi tu semuanya masuk dalam bagai adab-adab anak kepada dua ibu bapa, artinya hak anak yang mesti tunai kepada dua ibu bapa. Buat baik dengan perkataan, dengan perbuatan, tawaduk, menghormat, memelihara, dan tidak buat perkara yang menyakiti kepada ibu bapa, yang menyebabkan jadi susah hati kepada ibu bapa. Itu rupanya kita syukur kepada dua ibu bapa. Itulah. Katanya, ushkur li, ana syukur oleh kamu, li bagi aku, bagi Allah syukur. Jadi Allah Ta'ala suruh syukur kepada Allah dan syukur kepada dua ibu bapa. Kalau orang tanya kenapa disuruh syukur kepada dua ibu bapa juga, memanglah Allah Ta'ala, memanglah kita katanya, memanglah kita kena syukur kepada dia sebab segala nikmat yang dia bagi kepada kita. Dengan sebabnya ibu bapa tu yang berjaksa kepada kita, dengan sebab pada zahirnya dialah yang membelakan kita, dialah yang mengasuhkan kita, dialah yang membelakan kita, yang beri asuhan pada kita, yang bagi belaan pada kita sehingga kita dapat berjaya. Itu pada zahirnya dua ibu bapa yang membelakan kita. Dan juga Allah Ta'ala yang membelakan kita, yang mengadakan kita pada hakikatnya. Jadi maknanya apabila syukur kepada Allah, mestilah kita syukur kepada dua ibu bapa. Maknanya syukur kepada dua ibu bapa pada maknanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat baik kepada Allah, buat baik kepada dua ibu bapa pada maknanya buat baik kepada Allah, taat kepada Allah. Taat kepada dua ibu bapa pada maknanya taat kepada Allah. Maknanya kita taat kepada dua ibu bapa pada maknanya taat kepada Allah. Apa maknanya kata begitu? Taat kepada ibu bapa pada maknanya taat kepada Allah. Mana kita taat kepada ibu bapa tapi Allah bagi pahala. Sebab tu dia diikuti dengan katanya wa ilayyal masir, dan kepada Allah kembali di akhirat esok. Jadi maknanya ilayyal masir, maknanya kita akan kembali kepada Allah di akhirat esok untuk terima balasan. Untuk terima balasan. Jadi maknanya wa ilayyal masir ni, ini untuk nak isyarat kepada bahawasanya kita mesti syukur kepada ibu bapa. Tapi syukur kepada ibu bapa atas jalan taat kepada Allah. Dengan sebab Allah menyuruhkan kita taat kepada dua ibu bapa. Dengan maknanya, kalau kita tanya siapa yang bagi pahala di atas taat ibu bapa? Allah. Sebab tu diikut kata wa ilayyal masir. Dan kepada Allah tempat kembali kamu untuk nak terimakan balasan. Jadi
mana balasan baik yang kamu buat pada ibu bapa itu, jangan kamu nak minta balasan baik daripada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa, jangan minta balasan baik daripada ibu bapa. Sebab yang memberi balasan baik itu ialah Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi nak ajar bahawasanya wa ilayyal masir, ini nak cerita katanya kita disuruh buat baik kepada dua ibu bapa. Jangan pandang kepada balasan daripada ibu bapa. Nah, jangan pandang kepada kita buat baik itu kerana Allah, bukan kerana harta yang akan dibagi dan harta yang akan jadi pesaka daripada ibu bapa yang dapat kepada kita selepas pada keduanya mati, meninggal. Bukan kita buat baik kerana harta pesaka ke masalah. Bukannya begitu. Hanya kita taat kepada dua ibu bapa kerana Allah Ta'ala suruh kita taat. Maknanya jangan tilik, jangan fikir nak terima balasan apabila kita buat baik pada dua ibu bapa mesti bawa balas baik kepada kita. Kita cita-cita nak balasan baik daripada ibu bapa kita, jangan. Jadi hak kitanya ialah menunai buat baik kepada ibu bapa. Yang memberi balasan Allah. Yang memberi balasan buat baik kita terhadap dua ibu bapa tu Allah, bukan dua ibu bapa. Jadi mana sebelah balik kita, kerja kitanya, tugasan kitanya ialah buat baik sajalah. Buat baik kepada ibu bapa. Jangan minta balasan. Tolong begini pada dua ibu bapa. Jangan nak balasan daripada ibu bapa. Jangan kita nak. Sebab yang membalas balasan baik kita terhadap buat baik pada ibu bapa itu Allah Ta'ala. Itu isyarat dengan kata wa ilayyal masir. Begitulah. Kemudian firman-Nya dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrah. Nah, tengok jam tu dah sampai. Apa tu ayat pun panjang. Kita minta tangguh minggu depan dah. Supaya boleh kita perhati dengan secara halusi pada ayat pula semacam tadi. Kita untuk hari ini kita sekadar tu dululah. InsyaAllah kita sama lagi. Pada katanya firman-Nya Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح جميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.